Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab baru, bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay, tajuk ni adalah kesinambungan daripada tajuk tingkatan 2 iaitu kebarangkalian mudah. Okay, sebelum tu kita nak ulang kaji sedikit beberapa istilah yang telah kita jumpa di tingkatan 2. Okay, iaitu yang pertama ialah ruang sampel. Okay, ruang sampel. Ruang sampel ni diwakilkan dengan huruf S. Okey, apa dia ruang sampel? Okey, ruang sampel ni adalah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. So, kalau kita kata set, kita mesti adalah menggunakan simbol curly bracket. Okey, sebagai contoh, dadu. Okey, dadu kita tahu ada 6 permukaan. Setiap permukaan ada nombor iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila kita lambungkan dadu, nombor yang keluar, nombor yang berada di atas hanyalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ruang sampel di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tak akan jumpa nombor lain selain daripada 1 hingga 6. Okay, itu maksudnya ruang sampel. Contoh lain bagi ruang sampel, kalau kita ada duit shilling, kita lambungkan shilling, kita hanya akan dapat angka dan juga gambar. Okay. Itu maksudnya ruang sampel. Okay, kemudian kita akan jumpa peristiwa. Okay, apa dia peristiwa? Contoh, kalau kita kata kita nak peristiwa bagi dadu yang dilambung itu mendapat nombor genap. Okay, jadi peristiwa kita adalah dua, 4, 6. Okay, itulah kita punya peristiwa. Jadi apa dia punya kebarangkalian di sini? Okay, kebarangkalian yang kita dapat ialah oleh kerana ada 3. Jadi kebarangkalian kita adalah 3 per 6. 6 ni mewakili nilai semua ruang sampel. Jadi kita permudahkan, kita dapat 1 per 2. Jika ditanya apakah bilangan bagi ruang sampel? So, bilangan bagi ruang sampel untuk dadu ialah 6. Bilangan sampel bagi duit shilling ialah 2. Jadi kalau dia tanya, berapakah kebarangkalian? Mendapat gambar dalam 1 balingan duit shilling. So, kebarangkalian dia ialah 1 per 2. Okay, apakah kebarangkalian mendapat angka? Okey, angka 1 per 2 juga. Jadi kalau kita tengok jumlah bagi kebarangkalian ni, jumlah bagi kebarangkalian, dia mestilah sama dengan 1. Jumlah dia sama dengan 1. Okey, kita balik kepada tajuk kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay, kita tengok buku teks, muka surat 244. Okay, apakah peristiwa bergabung? Okay, peristiwa bergabung ni adalah peristiwa yang berlaku daripada gabungan 2 atau lebih peristiwa.
Okey, contoh. Contoh. Okey, awak baling dadu. Okey. Dan awak lempar duit shilling. Okey. Dua-dua peristiwa ni kamu gabungkan. Mula-mula awak baling lempar dadu, kemudian awak lambung duit shilling. Itu maksudnya peristiwa bergabung. Contoh peristiwa bergabung. Okey, untuk contoh dalam buku teks ni diberi permainan gunting batu kertas. Okey, kalau dua orang bermain gunting batu kertas, kemungkinan peristiwa yang berlaku adalah orang pertama akan dapat gunting, orang kedua dapat batu. Orang pertama dapat gunting, orang kedua dapat kertas. Orang pertama dapat gunting, orang kedua dapat gunting. Begitu juga kemungkinan yang akan berlaku, orang pertama dapat batu, orang kedua dapat gunting dan seterusnya. Okey, semua ini adalah ruang sampel bagi peristiwa bergabung untuk permainan gunting batu kertas. Okey, untuk kita nak buat ruang sampel ni, kita boleh gunakan jadual. Okey, cikgu lebih suka guna dalam bentuk jadual. Okey, contoh. Okey, ini orang pertama. Ini orang kedua. Okey, gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Okey, kita tengok kat sini. Kesudahan suatu peristiwa bergabung boleh diwakilkan dengan pasangan bertertib. Okey, pasangan bertertib ialah contoh gunting kertas. Itulah pasangan bertertib. Okey. Jadi bila orang pertama dapat gunting, orang kedua pun dapat gunting. Orang pertama dapat gunting, orang kedua dapat batu. Okey, dan seterusnya. Orang pertama dapat batu, orang kedua dapat gunting. Salah dia. Okey, ini adalah semua kesudahan bagi permainan dua orang yang bermain gunting batu dan kertas. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, untuk mencari jumlah kesudahan, jumlah bilangan kesudahan, kita boleh gunakan rumus bilangan semua kesudahan adalah sama dengan bilangan peristiwa A darab dengan bilangan peristiwa B. So, untuk kes ni, peristiwa A maksudnya orang pertama ni lah. Okay, ini peristiwa A, ini peristiwa B. So, kalau kita tengok, peristiwa A bilangan dia adalah 3 sebab gunting batu kertas. Peristiwa B pun sama, nilai bilangan peristiwa dia adalah 3. Maksudnya, orang kedua pun akan gunting batu kertas. Jadi, untuk cari dia punya bilangan semua kesudahan adalah bilangan peristiwa A darab dengan bilangan peristiwa B, iaitu 3 darab 3 dapat 9. Jadi jumlah dia mesti ada 9. Okey. Kita tengok contoh.
Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Kelima keping kad berlabel dengan huruf TEKUN dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, apa maksud tanpa pemulangan? Okey, tanpa pemulangan ni maksudnya bila kita susun perkataan ada 5 kad dalam kotak. Huruf T, huruf E, huruf K, huruf U dan huruf N. So bila contoh saya ambil kad T, saya dah keluarkan kad T. Kalau tanpa pemulangan maksudnya adakah kemungkinan saya dapat T juga untuk kad kedua? So kalau saya tak pulangkan, saya tak akan dapat T. Saya tak akan dapat E. Saya tak akan dapat U. Saya tak akan dapat N. Saya tak akan dapat apa lagi? K. Semua ni tak akan berlaku sebab saya tak pulangkan semula kad T selepas saya dapat T yang pertama. E pun tak akan berlaku sebab saya tak pulangkan kad E pertama selepas saya dapat dia. Okay, faham tak ni? Okay. Jadi, bila kita nak cari dia punya ruang sampel, kita boleh gunakan sama juga kita gunakan jadual TEKUN. TEKUN. Jadi kat sini, mungkin tak kita dapat TT, EE, KK, UU dan NN. So, kebarangkalian ni tidak mungkin berlaku. So, ini kita buang siap-siap. So, kita hanya akan dapat TE, TK, TU, TN. Okay, ET, EK, EU, EN. KT, KE, KU, KN, UT, UE, UK, UN, NT, NE, NK, NU. Okay, ini sahaja dia punya kesudahan. Okay, kalau kita tengok bilangan kesudahan dekat sini, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, kita dapat 20 kesudahan. Okey, soalan B. 2 keping shilling di lambung A dan G mewakili angka dan gambar masing-masing. Jadi kita lambung duit shilling 2 keping. So kemungkinan yang kita akan dapat ialah A, G. Lagi? G, A, G. So ada 4 dia punya kesudahan. Okey, tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. 2 buah buku dipilih secara rawak daripada sebuah rak buku yang mengandungi 2 buah buku sejarah, sebuah buku geografi dan sebuah buku matematik. Okey, dekat sini kita tahu buku sejarah dia ada 2, buku geografi dia ada
1, matematik ada 1. Jadi kalau untuk wakilkan buku sejarah ni, kita boleh wakilkan dengan huruf S1 dan S2. S1 mewakili buku pertama, S2 mewakili buku kedua. Okey, ni kita boleh wakilkan dengan G, ni boleh wakilkan dengan M. Jadi kita punya ruang sampel, okey, kita boleh wakil. Okey, jadi ruang sampel yang kita akan dapat ialah, mungkin kita dapat sejarah, geografi, sejarah 1 matematik. Okey, ada tak kemungkinan kita dapat sejarah 1 dan sejarah 1? Okey, tak mungkin. Okey, kemungkinan kita akan dapat juga sejarah 2 dan geografi, sejarah 2 dan matematik. Okey, apa lagi kemungkinan lain? Kemungkinan lain kita akan dapat geografi, matematik. Okey, jadi inilah dia punya ruang sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jantina anak bagi keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Okey, jadi ruang sampel dia adalah, okey, kemungkinan kalau 2 orang anak, kemungkinan dia ada lelaki, perempuan. Satu lagi, perempuan. Ada lagi tak? Okey, ini sahaja gabungan yang boleh kita buat. So, ini adalah dia punya ruang sampel.